أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم يا فارج الهم، اللهم يا كاشف الغم، اللهم يا مفرج الهموم فرج عنا همومنا وغمومنا وكروبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا رب العالمين. Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis yang kita muliakan, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan-tuan dan Pasar Qariah, Tuan-tuan Masjid yang berusaha, Tuan Pengurusi Qariah, hadirin hadirat, muslim muslimat, para tetamu Allah berbahagia dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah tuan-tuan sebelum kita teruskan ceramah kita pada malam ini, mari sama-sama kita suburkan, kita segarkan hati jiwa rohani kita insyaAllah, dengan sama-sama kita berzikir menyebut nama Allah, dan kita mendoakan salawat dan salam kita kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah sentiasa berikan kita rahmat, keberkatan, keampunan dan syafaat dunia dan akhirat insyaAllah. Hasbi Rabbi Hasbi
selain Allah, cahaya yang terpuji disalawatkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha
Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Tuhan yang kita percaya dengan sepenuh hati jiwa kita. Tuhan yang Maha Berkuasa, Maha Mencipta. Tuhan yang menyusun, mengatur, mentadbir sembilan alam. Dialah Tuhan yang mengadakan kita dari tiada. Dialah Tuhan yang mengadakan pada kita apa-apa yang kita tiada. Dia jugalah Tuhan yang akan mentiadakan kita dari ada dan mengadakan kita, menghidupkan kita semula untuk menerima balasan yang sewajar dengan amalan dan perbuatan kita di dunia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah petunjuk Allah menyuluh hati-hati kita, dan dengan taufiknya Allah menggerakkan hati dan anggota tubuh badan kita dapat sama-sama kita sentiasa mencari jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Dapat sama-sama sentiasa kita mencari jalan-jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi pada malam ini dapat sama-sama kita datang bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetamu di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah SWT di muka bumi, iaitu rumahnya, masjid. Moga-moga Allah kekalkan kita cinta pada rumah Allah, cinta pada ibadah kepada Allah, cinta kepada ilmu dan amalan hingga akhir hayat kita, insyaAllah. Allahumma amin. Tuan-tuan puan sidang jamaah, hadirin hadirat para tetamu Allah berbahagia dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita ringkas, tuan-tuan puan, hidup ada mati. Ya, ada persoalan kehidupan dan kematian itu Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan buka surah Al-Mulk. Kita buka, tuan-tuan puan, di awal-awal surah Al-Mulk. Allah jelaskan dengan nyata dan terang kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Barakah Allah Ta'ala, yang di tangannya lah
kekuasaan, kerajaan. Dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Dan dialah yakni Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. 2 ayat awal surah Al-Mulk. Yang mula-mulanya Allah SWT memuji dirinya, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barakah Allah itu yang mana pada tangannya lah, yakni kekuasaannya lah kerajaan. Segala kerajaan langit dan bumi, segala kerajaan dunia dan akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menegaskan pada ayat itu bahawa dia berkuasa di atas segala sesuatu. Di antara kuasa Allah SWT itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menciptakan, menjadikan kematian dan kehidupan, kata Allah. Tuan-tuan, dalam ayat ini kalau kita tengok, Allah gunakan perkataan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah mulakan kalimah al-maut, kemudian baru al-hayat. Apa rahsia, hikmah, tuan-tuan? Allah mulakan perkataan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang mungkin kita faham, tuan-tuan, bermula hidup baru mati. Ya, kita faham mula hidup baru mati. Sedakkah kita, tuan-tuan, sebelum kita hidup kita mati dulu? Ya. Mati macam mana? Semasa ibu kita mengandung kita, tuan-tuan, hadis Nabi SAW yang diiktiraf oleh pengkaji, pakar-pakar sains, tuan-tuan, mengiktiraf kebenaran Nabi SAW. Nabi sebut dalam sebuah hadis, bila mana kandungan itu berumur 4 bulan atau 120 hari, maka Allah perintahkan malaikat meniupkan roh ke dalam jasad 4 bulan bayi dalam kandungan itu. Maknanya selama dalam tempoh sebelum 4 bulan, tuan-tuan, kita hidup ke mati. Kita mati dengan jasad yang tidak ada roh, jasad yang baru dibina, yang berkembang nak jadi manusia, tuan-tuan sekalian, tidak ada roh. Tak ada tanya orang perempuan yang ada kuasa bergerak dalam perut tu umur masa berapa bulan. Tanya orang lelaki, tak kira lah, orang lelaki ni perut dia bergerak dulu. Ya. Tanya orang perempuan berapa bulan dia mengandung, perut dia bergerak. Maknanya anak dalam kandungan itu hidup. Kamu dengar malam ni ya, 4 bulan perempuan. Kata ustaz, saya mengandung 2 bulan berapa perut. Patut tolak sana sini hatu lagi. Hatu bukan baby, hatu gerak tu. Hatu lagi dalam perut, dia dah rocok perut kita. Tuan-tuan, maka bayi dalam kandungan itu umur 4 bulan baru dia bergerak, makna dia hidup. Allah tiupkan, perintahkan mereka meniupkan roh. Itu Allah Ta'ala mula dalam Al-Quran, dan dia menciptakan kematian dan kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, pasal Allah dahulukan perkataan mati, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menciptakan mati, kematian dan kehidupan. Pasal Allah Ta'ala nak bagi tahu kita bahawa pentingnya kematian itu kita kena ingat. Pentingnya kematian itu kita kena tak depan, kena ingat dulu. Betul Allah gunakan, dan dialah yang menciptakan mati dan hidup. Contoh, kita ambil contoh senang faham. Kita dengar orang beranak, dengar orang mati, dong. Mana kita pergi?
Hak mana yang kita merasa setuju? Yang mana kita merasa benda ni besar? Benda ni penting untuk apa? Orang cerita kat kita, ni ini kawan kita anak dah. Oh tu lah, alhamdulillah ada kita ada rezeki. Sangat tu. Ada dia tanya, oh dia mana? Mana di mana? Mana di mana? Itu mana anak lelaki ke perempuan? Nah, lepas tu dia anak dia nak guna nama apa? Anak dia ni putih ke hitam? Mana? Ada orang tanya sama itu perempuan, tak ada masa orang nak tanya. Mana alhamdulillah. Sangat tu. Itu contoh orang yang baru hidup, yang mak dia beranak keluar ke dunia ni. Tapi kalau cerita orang mati tuan-tuan, dia faham kata Pak Long duduk ujung kampung tu mati. Oh tu kan? Bila mati? Dia bila mati? Dia tanya, bila mati? Mati kenapa? Mati di mana? Nampak? Dia tanya habis tuan-tuan. Nah, kenapa dia nak kalau terbang nak tengok lagi video kau mati semua. Tu tuan-tuan tu cerita tu tak sampai beberapa bulan, sebulan lebih tu cerita dia mati tu. Ada cerita orang anak bulan TV tuan-tuan. Nah, tapi cerita mati tu nampak kata pentingnya kematian itu sampai orang sebut-sebut orang tanya mati bila, sampai sakit apa. Sama kalau orang muda, orang lagi tujuh lah. Mati tu. Lah muda lagi. Tanya mati sakit apa? Kita tak sangka kita nak mati tu. Baru jumpa sampai 2 lepas. Orang muda. Orang tujuh. Lagi-lagi orang tujuh. Kalau orang tua, tuan-tuan, abang mak orang 70-80 ni patutlah mati. Dia jawab betul lah. Lagi kan patutlah mati. Nah. Tapi nampak bila persoalan kematian itu besar. Ya, sebab itu Allah sebut pada ayat ini allazi khalaqal mauta wal hayat. Dan Allah beritahu kita pasal siapa diciptakan kematian dan kehidupan itu. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ibtila. Ya, liyabluwakum makna ibtila. Kerana Allah nak menguji kamu, kata Allah. Liyabluwakum ayyukum, siapakah di kalangan kalian, di kalangan kamu, ahsana amalan, yang terbaik amalannya. Tentu Allah nak cuba, nak uji kita. Siapa di kalangan kamu yang terbaik amalannya? Allahu Akbar. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, ayat yang selalu kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, yang bernafas itu pasti akan mati. Tuan-tuan, dalam pengalaman hidup kita sampai berapa tahun, umur kita berapa tahun, adakah orang yang hidup daripada dulu sampai tak mati-mati? Adakah tuan-tuan? Semua mati. Semua bertemu dengan kematian. 50 tahun yang dulu, tuan-tuan, tok kita mungkin ada lagi, tonek kita ada lagi. Hari ni di mana? Mati. 50 tahun akan datang, tuan-tuan. 50 tahun akan datang. Agak-agak masa tu kita di mana? Tuan-tuan, 50 tahun akan datang. Agak-agak masa tu kita di mana? Mati. Macamlah tok nenek kita dulu mati. Tak 50 tahun lepas kawan mereka hidup atas muka bumi macam kita hidup. Kerja siang malam, cari makan apa semua, buat ibadat itu ni sebagainya, sampai masa mati. Berlalulah zaman mereka atas muka bumi ini. Sekarang dia tunggu di alam barzakh, alam tahanan, tuan-tuan. Sementara dan kita pula kawan 50 tahun akan datang. Tuan-tuan cuba bayangkan,
Masa tu zaman anak cucu kita. Kita di mana? Ada datang mati. Sekarang kita dah 50 tahun lagi, tuan-tuan. Saya hanya umur apa? Kalau 50 tahun lagi lah. Saya memang tak dapat lagu ni lah. Dah memang nak lagi lah orang muda lagi. Tuan-tuan, 50 tahun lagi saya umur 90. Agak-agak lah 90 tu ada lagi kan tuan-tuan? Ada lagi kan? Jarang sangat ada. Ya? Sebab itu orang tua umur, dia kata umur 60 ke 70 ni umur umat Nabi. Ya? Orang tua kata umur subsidi. Tuan-tuan, minta maaf lah, tak kira orang 60 marah pula. Semua kita nak ke situ tuan-tuan. Semua nak pergi situ. Umur subsidi. Pencen lebih 60, 70. Tu lampu kuning tu ada kau. Lampu kuning. Berhati-hati. Ada kau. Ya? Demai umur 80. Mai 80 ke 90 tuan-tuan. Jarang dah ada lagi. Atau orang bagi umur apa? Umur kubur. Kita tahu umur kubur. Kenapa? Kawan-kawan dia semua daripada kubur dia duduk atas dunia ni. Kau tahu umur kubur. Jarang dah ada. Pasal dia main masjid ni tak. Pasal 80 tak ada. Kalau ada tu alhamdulillah lah. Tuhan bagi peluang. Allahu Akbar. Jarang-jarang. Ada kita jumpa orang umur 80, 90, alhamdulillah tuan-tuan. Dia boleh main masjid, main buat ibadat. Allah sejuk hati tengok, ya Allah. Betul. Ya, Masya Allah. Sebab itu, bila kita sebut bab umur ni tuan-tuan, maka persediaan menghadapi kematian. Apa persediaan kita menghadapi kematian? Sebab yang kita tahu tuan-tuan, kematian itu dia datang secara tiba-tiba. Kita tak sangka, kita pun tak tahu. Tak sangka kematian. Kalau kita tahu tuan-tuan nak mati, kita pun kawan MH17 itu orang akan tahu, katakan terbang nak tembak, mereka tak naik terbang. Tak naik juga, dia pospon tu lah. Tak apalah, dengan dia tu tembak. Tak apa, naik mati dia tu. Tuan-tuan, siapa pun tak tahu. Ha? Ada hak kata seorang tu, kalau dari MH370 dia tak ingat. Dia tak hilang. Tak hilang. Tak hilang. Dia nasib baik, dia takut tak naik. Kalau orang tu tak naik, dia tak kena tugas. Dia tengok naik MH17, hilang juga tuan-tuan. Hilang pun mati. Boleh lari ke kematian itu? Tak boleh nak lari. Habis apa persediaan kita nak hadapi kematian yang kita tak jangka? Nak main bila-bila masa? Allah tegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan apabila datangnya ajal maut seseorang itu, Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, dan apabila datangnya ajal maut mereka itu, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, tak ada tanggung walau satu detik, walau yastaqdimun, tak dulu tak kemudian, on time. Tuan-tuan, kematian dia main on time, tepat pada masanya. Kalau Allah takdirkan semasa dalam perut ibu kita ditulis dah ajal kita, masa adik saya sebut ni, masa tiup roh tuan-tuan ditulis, antaranya ditulis pada ajalnya. Maknanya masa kita diciptakan oleh Allah, sebelum keluar naik ke dunia tuan-tuan, kita dah decok siap dah. Cok apa? Tarikh expired. Tuan-tuan, tarikh expired kita ada. Tarikh luput. Kita nak seronok tengok roti kat dunia. Tengok, oh dia expired. Lagi 3 hari, 4 hari. Dia ada tarikh yang tak nampak, tapi tarikh yang kita tahu dia nampak.
Sampai dari expired dia, letak apa lengkap, apa yang tu nampak. Beli botol kicap, tengok tak botol dia. Oh, expired sebulan lagi. Tuan puan. Botol kicap pun tak apalah, dia tak dari luput dia pun ada dari luput. Jadi botol dia cakap, boleh cakap, tengok aku yang dari luput bila tak tahu, expired tak tahu, aku tahu lah sebulan. Kita tak tahu bila tuan puan. Bila sampai waktu dan ajal ketikanya, maka sampailah masa kita ending, penutup kita, penyudah kita di dunia ini dengan disebut dengan kematian. Takkan tuan tak seringat satu dapat nasib, umur ini tertentu tak dapat disambung, umur ini tertentu tak dapat disambung, kita hanya menunggu saat-saat berkabung, kita hanya menunggu saat-saat berkabung, tak terkecuali sama-sama menanti. Dia kata tak terkecuali, sama-sama menanti detik dan saat itu, tuan-tuan sekalian. Tapi malangnya inilah yang ramai manusia lupa. Kalau manusia ni, tuan-tuan, ingat kematian, Masya Allah, majlis surah penuh dengan orang. Pasal apa? Dia ingat kematian. Tapi lupa tuan-tuan. Maghrib keluar pergi bila mata, pergi pasar raya, pergi pasar malam, alhamdulillah. Mayang pun tak apa, pun tak pasal apa. Kes ni tuan-tuan, kes tak ingat kematian. Dia tak tahu bahawa kemungkinan dia akan mati bila-bila masa. Allahu Akbar. Umur kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi kalau kata biasa dia ibaratkan hidup ni macam lampu TV. Tuan-tuan tahu lampu dulu orang berminyak. Bukan tak? Minyak apa? Minyak gas. Ya? Apa nama dulu lah? Ghosting lampu tu. Tahu apa dia punya ayam spirit dia. Lampu ni dulu ni pakai lampu tu lah, pakai minyak. Ya? Lagi dia nampak minyak tu ada, mana lampu menyala. Ya? Hijah tu dapat nasyid tu. Dia ambil nasyid pukul 8 tu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia pasti terpadam sendiri. Dia kata hidup ni bagai lampu dinding. Ya? Bila minyak tu dah kering, terpadam dah. Macam tu lah kita. Bila nyawa kita dah habis, tuan-tuan, maka matilah kita. Ada kesudahan kita. Tapi yang ni ramai orang lupa. Allahu Akbar. Sebab itu Allah Ta'ala punya baik, tuan-tuan, dia beri peringatan kat kita. Dia peringat kita kematian. Dia bagilah clue kematian tu ada kat kita. Itu ikut adat lah. Dia mati ni tak kira, tak ada clue apa, tak ada tanda orang mati tu apa. Kita jangan dulu ingat orang sakit. Oh, dia sakit, aku sihat, orang dia nak jalan dulu. Jangan tuan-tuan. Kita tak sangka kawan nak sihat, tu mati dulu. Sembang untuk kami makan nui, seronok tambah 3 pinggan tuan-tuan. Nak sampai mati kan makan 3 pinggan nanti. Orang sembang melawak ke mana? Balik tak kau telefon. Ni kawan kita meninggal dunia. Hei, kamu mengarut apa mati bermakan aku tak sehari nasi tancok lepuk ni. Dia tak tancok lepuk apa? Tancok lah ikut jalan ni. Kena menhak. Accident ni. Accident mati. Tak sah pun makan nuri tuan-tuan. Tak sangka lah. Duk sihat ni duk. Ya? Makan lalu tu tak nak sihat lah. Pun tak sihat dia duk lalu ni tak nak makan tuan-tuan. Kita tahu, kita nampak kau tadi ni. Tak, ni nak makan. Makan. Sembang kaya orang dah melawak.
Tuan-tuan 15 tahun tak mati pun. Bukan tak? Kita, orang kampung kita apa dah, kita apa tak balik tu pergi ziarah raya kan, teringat Pak Long, teringat Mak Long, Mak Long pergi ziarah. Tak mati. Tuan-tuan 15 tahun duduk sakit. Kawan yang jaga ada 5 orang dah mati. Tuan-tuan nak kata apa? 5 orang dah mati yang duk jaga tu, tak makan kat dia duk jaga dia tu. 5 orang mati, dia tak mati lagi. Kamu dia kata mana api dia lama tak main. Tak main ke Mak Long pergi kubur lah. Dia buat apa? Mati lah Mak Long. Dah mati lah tu. Dah aku tak mati lagi. Yang mereka pakat mati lah. Sebab mati dia pakat lah orang buat. Dia tak pakat mati lah mereka. Dapat atas dia tu, aku ni tak mati. Sebab mati tu bukan untuk tangan kita. Untuk orang. Ada satu cerita dulu di zaman Nabi Allah Zulkifli alaihissalam. Ada satu riwayat. Nabi Zulkifli ni, raja dia jaga kaum dia. Orang yang mempunyai pemeliharaan Al-Kifl, Zulkifl, mempunyai pemeliharaan. Dia tahu kaum umat. Jaga mereka orang-orang. Mereka ni, kaum Nabi Zulkifli. Satu hari pergi jumpa dengan Nabi Zulkifli. Wahai Nabi Allah, ni kami nak minta, nak bincang ni, nak minta, mau minta kat Tuhan. Minta apa? Minta kami ni mati ikut suka kami. Mati ikut suka? Ikut suka. Kalau kami rasa nak mati, kau mati. Kalau tak mau mati, kami tak mati. Hidup yang kami bilang-bilang. Kita lebih minta ke Allah. Kata apa? Allah saya pun nak try, rasa tak mau mati, tak apa. Bagi. Jadi mati ikut suka. Tuan-tuan, lama-kelamaan negeri itu penuh dengan orang yang tak mati. Dan kalau tak mati, duduk terus hidup jalan apa, tak apa. Ni nyusah orang. Sampai duduk ni kati hak ni duduk. Orang duduk jaga orang muda. Pasal duduk jaga orang tua. Dia kata apa, duduk lagu ni tak payah di mana. Apa ada apa tak payah. Banyak negeri itu semua orang tak mati. Orang tua-tua orang ni tu mati dah tu, tak mau tak apa. Tak mau mati tu apa? Tak mati, dia ikut mati ikut dia. Minta kat Allah mati ikut dia. Dia kalau tak mau mati, tak mati. Duk pujuk ni, mati dah tu ni, susah orang tu ni, ikut lah. Mati lah, aku tak mau lagi. Tak mati tu apa? Dahsyat kan. Satu negeri itu penuh manusia. Penuh manusia. Yang mana sakit tak mau mati, yang tua tak mau mati, yang bangun. Akhirnya tuan-tuan jadi susah. Jadi pokok yang ada di bab syarat hidup lah ni. Nampak gaya payah ada hidup kita lebih payah. Awak tak payah jauh nak sampai tua tak kata hidup dah tak mau nak mati lagi. Lari kita bersyarat dia lah, bincang-bincang tengok apa tak boleh berhenti. Lari ikut Allah Ta'ala, ikut kehendak dia. Makna bukan ikut kita. Kalau ikut kita, terani jadi lebih. Bila bincang balik, Nabi Zulkifli kami minta maaf. Dan minta apa nama tarik balik permit dulu. Permit apa? Permit nak mati ikut suka. Tak apa? Tarik balik, dia nak usung lah. Usung apa? Usung ibu bawa usung apa? Pakat mati lagi. Sebab siapa? Patut mati lah. Sebab itu bab mati ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak hantar mereka tanya kita tu masyarakat yang kita tak. Pergi tanya Allah benar. Macam mana gagal nak sampai dalam masa ni. Boleh tu, aku mau menabung mereka balik dulu, orang bincang dengan kamu. Dah menabung tanam tuan-tuan, padi tumbuh. Ni memang macam mana. Lepas tu dah duduk nabung ni boleh tu. Dia kata padi tak kuning lagi. Mengarut nanti dulu. Main bersurat tuan-tuan, main bincang dengan dia. Pakai tak mau nanti dulu. Dah padi kuning dia tak mau ni. Tak main, tak ambil lagi padi. Mengarut pergi balik dulu. Dia akan cari alasan tuan-tuan. Sebab itu Tuhan tak main bersurat, tak bincang dulu dengan kita. Dan Allah Ta'ala tak hantar notis tuan-tuan. Kalau hantar notis tu, ramai pakai sedia. Siapa nak mati lagi sebulan, dia main tuan-tuan notis apa nama tu, surat kuning. Surat kuning berhati-hati, sebulan lagi nak mati. Jaga.
Mau tak jaga lagi, dia main pula seminggu nak mati, main sorak merah pula. Allah, penuh masjid ni, lupa tak mau. Oh, tak mau pulang dah, betul apa? Aku tak mau dah, seminggu lagi tu. Orang ni pak ada steady. Bagilah dia dulu, saya pas seminggu lagi tu. Kita tu bilang kita pilih doktor Allah bagi dia dulu. Oh, kalau macam tu dong, senang banyak. Kita tahu dah kalau nak mati, punya buat ibadat puluh tak kira lah. Tapi pasal kita tak tahu dong. Cuma tanda-tanda tu mungkin Allah bagi. Yang kita mati tu bukan kehendak kita, kehendak Allah SWT. Ada orang nak mati tuan-tuan, tapi tak mati. Ada orang tak mau mati, tiba-tiba mati. Tengok, bukan kehendak kita. Tahu orang tension, tension tak mau hidup. Kalau hidup ni dia kata aku tak mau beriman, baik mati pun tak apa. Naik motor pergi Jabatan Pulau Pinang, nak mati, nak terjun, nak turun. Tinggal motor, orang semua tinggal. Dia naik dari tepi, pejam mata, aku tak mahu hidup. Aku 100 dia tak beriman, aku mati senang. Tak ada pejam kat dunia. Dia tahu tak mati, kita tahu. Dia pejam mata nak terjun, dia tahu apa. Saya kat semua. Terjun, terjun tuan-tuan, tiba-tiba kelempuk dia tu, bawah licin, jatuh taku ikan. Nunggu ikan di bawah, dia jatuh kelempuk, jatuh tembok, tak mati. Tak tahu duduk tembok, 3 orang hidup nak tampar, terjun, mati. Bapak untuk lalu mati, tuan-tuan, tak ada menang. Ni hak dia nak mati, tak mati. Hak dia pun tak mati, dia balik jual ikan, tak mati apa, tuan-tuan. Tapi mati. Sebab bukan di tangan kita kematian itu. Tapi Allah bagi tanda-tanda untuk persediaan kita, tuan-tuan. Bukankah orang doktor buat tua, orang doktor buat caman, syarat-syarat nak mati tu, dia kata apa? Bila mana mata dah berkabur, rambut dah berkabur. Bila rambut dah berkabur, mata dah berkabur. Contoh apa dia bagi caman? Bila pipi dah berkendor, pinggang pun melentur. Dia tanda. Gigi pun bertabur, makan bubur-bubur. Gigi bertabur, makan bukan tak boleh dah. Bok zorok pun tak boleh dah. Boleh jagung tu pun hidup, tak boleh makan. Bumuk. Bila gigi dah bertabur, berak bersembur-sembur. Tu lah. Habis kan. Tunggu nak masuk lubang kubur, tuan-tuan. Tu pencaman. Allah bagi tanda kepada kita. Masya Allah. Bila rambut dah berkapur, dulu kita rambut Masya Allah hitam metrik, tuan-tuan. Meli hitam, minyak rambut ni ya Allah berkilau rambut. Tapi hari ni mana hitam dah Tuhan ambil, Tuhan ganti putih, tuan-tuan. Dulu rambut hitam metrik, dah rambut warna silver. Silver tu cantik ya, tuan. Nur, ada cahaya. Lepas tu tuan-tuan pergi bodai ya. Ada orang rambut hitam jadi putih, tuan-tuan. Dia pergi bodai balik tu. Tak ada yang umur 60, 70, 70-an, 60-an, tuan-tuan. Dia pun pindai balik rambut jadi hitam. Ya Allah, ya Tuhan, nak buat apa? Nak buat apa? Allah bagi itu tanda kepada kita. Tapi ada orang umur 60 lebih, tuan-tuan, tak ada apa. Dia tak jenis spesifik dia tak beruban kalau dia nak. Tak ada uban. Dia duduk tempat bawah ada uban. Dia kata bawah 50 lebih umur ni beruban tu. Ustaz kata orang tahu, siapa ada uban ni, malaikat mukmin zirah. Dia pandai tempat kawan. Bentang-bentang dia tak ada uban, dia tempat kawan, malaikat mukmin zirah boleh tak? Kawan tu pun tak tahan, dia jawab balik. Dia tak tak apa, dia jalan terak. Aku tak buat hang lah. Dia terang-terang sekali, dia hemput, dia mampu. Aku ready dah, tak apa. Aku tahu dah. Aku sedia dah. Contoh puan. Bila rambut dah berkapur, semua berubah dah kita. Ni Allah bagi. Allah bagi kepada kita tanda. Putih ni tanda kemuliaan. Contoh, jangan kita nak pergi cabut. Saya akan tunggu uban ke apa seperti
Kita tengok sedap diri kita, beda kita tak sedap. Dewasa muda tu, ya. Kita tak perasan, orang perasan. Pergi beli barang ke apa, ni, apa nama, jual barang, cashier. Nak apa? Dia pergi kita apa? Dia pergi pakcik. Pakcik ni tuan-tuan, kita ada kuasa abang awak ni boleh gagal ni. Rupanya dia pergi pakcik tuan-tuan. Tapi ni apa? Kita tak sedar, tapi orang pergi kita sedar. Ya? Tambah kita yang dah berumur 60, tuan-tuan 60-an, orang panggil apa? Budak-budak panggil apa? Panggil tuan. Ya? Dia tak panggil abang dah. Pergi lah beli, pergi beli barang apa tengok nak orang duduk jual. Ni kita umur 60-an dah kata. Ya? Dia tak panggil abang dah kita. Padahal dia pergi pakcik, dia pun panggil tu. Tuan. Lebih tuan. Oh tak rasa Allah, aku ni orang dah naik pangkat dah tuan. So Allah bagi petanda. Supaya apa? Kita buat persiapan. Bila mana pipi dah berkena, tuan-tuan, dulu ni Masya Allah, umur 20-an, 30-an ni cekang. Aduh. Cuba tengok umur 60, 70, pipi kita jenis dia orang, hati rendah, tuan-tuan, tengok habis. Dulu macam buah apple, baru import, baru sampai murut cekang elok, semua nak buah apple. Main hari ni tuan-tuan, jadi buah apple tak ada kucu. Orang tak tepi je, tak apa, tak apa. Ya. Ini petanda kepada kita. Supaya apa? Supaya kita lebih bersedia menghadapi kematian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita nak buat tajuk ceramah umpama ni? Sekadar tuan-tuan nak muhasabah diri kita, nak renung tengok diri kita. Jangan duk anggap mungkin kita kata kita muda lagi. Tak apa, aku lepas tak ada untuk jalan dulu, aku lambat lagi kot. Dah, tuan-tuan, berapa banyak orang muda macam ni. Dia tak pilih kecil besar, tua muda dia tak pilih. Sampai ajal tempoh dia cukup. Habis kita tempoh ini. Tuan-tuan, sebab itu kita nak bersedia menghadapi kematian. Kata Nabi SAW, orang yang paling bijak di kalangan umatku. Nabi yang kira, tuan-tuan, Nabi yang kira, orang yang paling bijak di kalangan umatku ialah orang yang sentiasa mengerti kematian dan membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Allahu Akbar. Nabi yang kira bijak, tuan-tuan. Ya. Walaupun kita ni orang kampung, kita tak ada kelulusan tinggi, tuan-tuan, kita tak ada ijazah, tak ada degree apa semua, tetapi oleh kerana kita ingat kematian dan kita bersedia menghadapi kematian, Nabi SAW kata, umat aku, orang yang bijak, inilah dia, orang yang ingat kematian dan bersedia untuk menghadapi kematian. Allahu Akbar. Apa persiapan kita menghadapi kematian, tuan-tuan? Sudah tentulah bekalan yang kita nak bawa pergi ke sana. Apa bekalan kita nak bawa, tuan-tuan? Amal-amal yang kita buat di muka bumi ini. Inilah bekalan yang kita nak bawa pergi ke sana. Tapi ramai orang leka, balik lagi. Dia tak putih, tuan-tuan, di muka bumi ini bekalan-bekalan dia. Bahkan dia lupa, dia tak ingat langsung kematian. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul bahari," kalaulah binatang-binatang ternak itu mengetahui kematian ini, macam mana kamu manusia tahu kematian. Kalau binatang itu tahu kematian macam kita tahu kematian, Nabi SAW kata apa? Kamu takkan dapat makan daging-daging binatang yang gemuk-gemuk. Tuan-tuan faham makna apa tadi juga. Kalau binatang dia faham tuan-tuan kematian macam kita faham, kurus nanti binatang. Binatang tak perlu makan, kurus, teringat mati.
Pasal mati itu dahsyat, tuan-tuan. Kita tengok bagaimana riwayat menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika mana hampir keluar dari alam dunia ini. Ketika bagaimana Nabi SAW ila rafiqil a'la, hampir nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Nak berpisah dengan alam dunia ini ke alam barzakh. Nabi minta ayam satu, satu besek. Minta ayam, basuh muka. Nabi nak muka basuh. Allah. Kalau orang kata apa? Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada kerimasannya, ada sakaratul maut. Bagi kematian itu ada sakarat. Nabi SAW kata. Nabi rasa tuan kerimasan mati, nak mati. Kekasih Allah Nabi SAW, apa tadi kita? Ada suatu riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Amru ni anak Sayyidina Amru bin As, sahabat. Ya, dua-dua orang sahabat. Cerita Sayyidina Abdullah, dia kata satu hari bapa aku panggil aku sembang. Bapa aku tanya, wahai Abdullah, kamu tahu tak pasal apa orang yang nak mati ni lidah dia keluh? Kata Sayyidina Amru, wahai Abdullah, tahukah kamu kenapa orang nak mati ni lidah dia keluh, tak boleh cakap? Allah kata tak tahu ya. Sayyidina Amru kata, wahai Abdullah, kerana nak menghadapi kematian ni, detik-detik kematian ni sangat dahsyat, kesakitan menghadapi kematian itu. Wahai Abdullah, tahukah kamu, oleh kerana beratnya sakaratul maut, kematian itu, penderitaan ditanggung oleh si mati ini, maka lantaran itu lidah dia keluh, tak boleh nak abang, cakap apa pun tak boleh. Pasal apa? Berat sangat dia menanggung kematian itu. Tahukah kamu wahai Abdullah, beratnya mati itu umpama menanggung bukit Radwa di Mekah. Ada sebuah bukit di Mekah, tuan-tuan. Kata Nabi, tahukah kamu wahai Abdullah, nak mati ni beratnya kematian ni, seumpama menanggung sebuah bukit. Allah. Kita tanggung budi jaluk pun tak tahan, tuan-tuan. Budi jaluk tu dah berat budi jaluk. Berat dah kita. Ni nak tanggung sebuah bukit, beratnya kematian itu, umpama menanggung sebuah bukit. Susahnya kematian itu, nampak susah dia nak mati ni. Ibarat kita nak keluar daripada lubang jarum. Allah. Kalau balik kita besar ni lubang jarum kecil, nak keluar macam mana? Susah lagu tu lah, nampak susah dia nak mati tu. Peritnya kematian itu, kalau Alhamdulillah, ibarat satu pohon yang penuh duri yang tajam, dimasukkan dalam jasad kita, tubuh badan kita, diretak, tarik keluar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perempuan sekalian, serta Sayyidina Amru kana, wahai Abdullah, tersiksa yang menghadapi kematian itu, ibarat kita ni terhimpit di tengah-tengah runtuhan langit dan bumi. Langit jatuh dan bumi, kita terkapit tengah-tengah. Itu dia. Kata Sayyidina Abdullah, selepas bapa aku cerita bagaimana yang kita sakaratul maut ini, detik-detik kematian yang dahsyat ini, aku pun balik saat balik tengok ayah aku dah tak ada dah. Rupanya dia cerita atau bagaimana rasa nak mati itu, Allah bagi sana Amru bin As cerita kat anak dia. Cuba sampai kepada kita, tuan-tuan. Tak
takut kita dengan detik kematian itu. Dan sabda Nabi SAW, kematian yang paling sakit, paling sakit, siksa, nak sakit, nak mati ni, yang paling dahsyatnya ibarat apa? 300 kali cincangan dengan pedang Allah. Sakit nak mati ni yang paling dahsyat, tuan-tuan. Tu kawan paling jahat mana kenal. Sakit lah, ibarat 3 kali cincang pedang. Kita kena pisau sikit pun dah sakit, kita pedih dah. Ni cincang 300 kali cincangan pedang Allah. Tuan-tuan, bersedialah kita menghadapi kematian itu. Sebagian riwayat mengatakan bahawa ya'malu di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'malu li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah, beramallah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Buat kerja dunia tak apa, cari makan, cari rezeki, cari harta, buatlah. Dan kerjalah seolah kamu nak hidup selama-lamanya, tak mati. Tetapi buatlah untuk akhirat kamu, beramal untuk akhirat kamu seolah-olah kamu nak mati sangat dah esok, seolah esok tu tarikh kematian kamu. Itu setengah Tok Guru duk pesan kita nak semayang. Dia kata apa? Tuan-tuan, kita dirikan semayang dengan penuh khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang yang terbaik dalam hidup kita, kemungkinan inilah semayang yang akhir dalam hidup kita. Tu kadang-kadang tu imam dia pesan, tuan-tuan. Nak bagi apa? Supaya kita, Allahu Akbar, kalaulah ni lah semayang yang akhir aku atas muka bumi ni, takkan nak buat semayang yang lebih kurang yang sampai lewa. Lihat last ni, tak ada final ni, final, last dah. Aku nak buat sampai lewa, tak nak buat lebih kurang kan. Allahu Akbar. Makna nak buat kerja akhirat seolah-olah nak mati dah sangat-sangat esok. Allah. Tuan-tuan, khusus rahmatullah. Oleh kerana detik dan saat kematian itu siapa pun tak tahu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemungkinan Allah rezekikan orang-orang tertentu saja. Mungkin ada orang tuan-tuan Allah bagi kat dia tanah. Orang soleh yang ada tahu. Kalau tuan nak ada satu amalan saya nak bagi dalam mau lah. Ketua orang-orang. Tuan-tuan baca, hafal 2 ayat akhir surah At-Taubah. 2 ayat akhir surah At-Taubah. Mungkin sebaik kita dah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita buka 2 ayat akhir surah At-Taubah. Kita tahu nama bahawa siapa yang mengamalkan ayat ini, dia amal, dia hafal. Hafal macam hafal Fatihah, tak lupa. Hafal semua-semua. Tiba-tiba satu hari dia duk amal ayat tu, dia nak baca, dia lupa. Dia nak baca tu dia lupa ayat tu, kepala dia bunyi macam mana. Baca kepala sakit tengah dia lupa. Baca tengah ekor dia lupa. Dia lupa ayat tu. Maka kata ulama, itu di antara tanda-tanda mungkin ajal dia dah sampai, dah dekat nak sampai. Ada wali tak? Tak, saya
Saya bagi amalan tu, ada tok duk bagi. Tuan-tuan, ada mau lah, ada mau ni. Tak mau lah, tak tahu lah bang. Tuan-tuan, tuan-tuan bila kita tahu pecahan dia tanda tu, cepat-cepat rapi, wasiat apa betul, hutang-hutang apa kita ni kok. Minta pemaaf lah, daripada tahu dah aku ni pada ni. Tak lambat nak jalan, ayat ni lupa. Jaga tuan-tuan. Tu pertanda kemungkinan. Tapi tak mau tamak lah. Tapi tuan-tuan dan amak kata, benda tu memujarah orang ulama nasbut. Moga-moga tuan-tuan kita dapat tanda supaya kita bersedia. Tak mati tak apa, tak nak masalah apa. Tapi kalau mati tuan-tuan, ni kita nak buat persediaan. Allah. Kata Nabi SAW, Aksiru zikru hadhimil lazzat. Perbanyakkanlah kamu ingat perkara yang boleh menghilangkan, menghancurkan kelazatan, itu al-maut. Ada satu contoh untuk satu kisah. Khalifah zaman dulu lah, dia main melawat. Dia punya negeri, dia juga jajahan di wilayah-wilayah mana. Tiba-tiba sampai satu negeri dia terkejut. Dia tahu apa ni, nak masuk negeri tu tak tahu dah apa. Ada replika kubur. Tu nak masuk wilayah tu ada replika kubur. Tahu dia buat replika. Siapa kita lah buat replika. Buat apa, ikut kita lah. Ada buat macam-macam replika ni. Jadi Langkawi, bola, mana tu orang nak buat tanda. Nak masuk wilayah negeri ni, dia ada replika kubur. Tak faham lah. Yang dia terkejut lagi masuk dalam negeri tu tuan-tuan. Tiap-tiap depan rumah orang ada kubur. Khalifah tanya, ni wahai Gubernur, di tempat kita ni tak ada tanah wakaf lah. Wakaf apa tuan? Tanah wakaf kubur orang Islam. Ada tanah wakaf ada. Ya? Tanah kubur macam kita pengundi tadi lah. Di sini pun ada tanah kubur. Besar banyak tu. Ya? Buat makin banyak tuan-tuan boleh duduk kat ni. Tanah kubur. Asal kerana ada tanah wakaf, tanah kubur. Siapa yang depan rumah ada kubur, rumah masing-masing ada tanah depan rumah? Dia kata, tuan minta maaf tuan. Sebenarnya yang duduk depan rumah tu bukan kubur, replika kubur. Tiap-tiap rumah dia buat replika depan, landscape kita kata, buat kubur. Sejak daripada saya arahkan rakyat saya ni, dia buat replika kubur depan rumah, jenayah jadi minimum. Tu dia tu. Jenayah orang nak buat jahat depan jenayah apa-apa ni minimum dia kurang. Gaya nak mencuri, nak apa-apa tengok ada kubur, tak lari tuan-tuan, lari pun kubur. Tak jadi, gaya nak buat maksiat tuan-tuan, nak buat apa kan tak tahu lah, tengok kubur. Masa tu di antara tuan-tuan, di antara cara nak ingat kematian. Ada tok guru, ulama, anak murid dia heran. Ada masa tok guru ni orang tak terima. Dia pergi mana tau? Apa-apanya akhirnya baru dia tahu. Masa tok guru tu tak ada apa-apanya. Dia pergi duduk di liang lahat. Betul, dia buat liang lahat. Satu tempat macam liang lahat tu, dia pergi duduk. Dah kiam duduk satu tengah. Betul-betul. Tu cara dia nak ingat kematian. Mungkinlah dia rasa ada maklum dengan dunia sikit apa halal apa lah. Dia pergi duduk dalam yang lahat dia buat. Nak ni muhasabah diri dia. Kalau aku mati esok macam mana lah, ya Allah hidup dan lah. Itu cara dia ingat kematian. Sebab itu Nabi SAW suruh kita pergi ziarah untuk apa? Ziarah orang mati, buat ambil pengajaran. Kawan kita, adik-adik kita ziarah pergi dan tengok, ya Allah, tinggi nak dia bilang aku biar, ya Allah, ambil pengajaran. Ini masanya sampai aku, ya Allah,
Betul? Ya. Kena cari wasilah, jalan dan cara nak ingat kematian. Ada setengah orang dia beli gambar awak bukti mayat tu. Dengan orang tamu kau tempat mana tengok gaya nak seronok balik ke dinding tengok Allahu Akbar. Dia sedang juga sikit banyak tuan-tuan. Pasal nak banyak kita hidup sementara, mati tiba-tiba. Tuan-tuan pegang elok apa yang saya sebut. Balik tulis belakang dekat ke dinding. Hidup sementara, mati tiba-tiba. Hati yang kita tu nampak. Bersedia. Allahu Akbar. Cuba kita bayangkan tuan-tuan. Malam ni kita muhasabah diri kita. Satu ceramah tazkirah dan motivasi diri, muhasabah renungan diri kita. Tuan-tuan sekalian, coba kita bayangkan, kalaulah takdirnya malam ini adalah malam yang akhir kita di atas muka bumi ini. Allah, kita tak sangka dan tak jangka tuan-tuan. Mungkin kita balik rumah saat ini, tiba-tiba kita rebah jatuh ke bumi, tidak bangun lagi buat selama-lamanya. Tuan-tuan, kemungkinan pada malam ini kita pejamkan mata. Dan kita pejamkan mata, tidak jelek lagi buat selama-lamanya. Tuan-tuan, kemungkinan malam ini adalah malam yang akhir kita di atas muka bumi ini. Dan malam esok adalah malam yang pertama kita di alam kubur, tuan-tuan. Malam esok, malam yang pertama kita di alam kubur tanpa ada pengalaman. Tak pernah kita hadapi, tuan-tuan. Tiba-tiba ini malam yang akhir kita di atas muka bumi. Esok malam yang pertama kita di alam kubur. Allah, kita nak lalai lagi ke tuan-tuan? Nak leka seronok balik nak raflah dengan dunia ni lagi dah. Lebih-lebih kita tak tahu bila datangnya ajal maut kita. Kalau orang tanya kita, tuan-tuan, satu soalan, orang tanya kita, bila nak mati? Apa kita nak jawab? Kita tak tahu nak jawab apa. Sampai ajan, ya sampai ajan, mau sampai ajan, mati ya. Tapi apa jawapan yang buatkan motivasi diri kepada kita, tuan-tuan, nak jawab apa? Kalau orang tanya, bila nak mati? Satu ya tuan-tuan jawab jawapan tu bagi motivasi diri kepada kita. Bila nak mati? Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Itulah tarikh kematian kita, bila Azrail datang memanggil. Tuan-tuan, gambar-gambar hati buruk kita rasa terat. Kita rasa hati kita mungkin terat sedikit. Nak lembutkan hati kita, tak teringat kematian, nak ingatkan diri kita kematian, tuan-tuan. Saya sekali tuan-tuan cuba tengok, beli lagu Selimut Putih tu, CD dah CD, lagu Selimut Putih. Tuan-tuan masuk dalam bilik, padam lampu, buah CD tu, duduk dalam teh kaki, tuan-tuan ambil selimut, remote bagi macam kita duduk teh kaki, mayat kita orang selimut. Tuan-tuan try tengok, tak ada habis lagu tu pasal bangkit dari itu. Tak ada pergi dia tahu tak lagi jalan pun nak tengok.
Tuan-tuan try tengok apa rasa kita. Kalau masa itulah mungkin kita rasa dihayati bagaimana tak hari kematian kita, hari orang balut kita ataupun orang selimut kita dengan kain putih. Tuan-tuan, apa yang ada pada kita ketika itu? Kita pergi tengok kawan-kawan kita mati diselimut dengan kain putih. Tuan-tuan, kita buka tengok muka dia, Allah pucat. Pegang dari dia sejuk, dingin, tuan-tuan. Kaku tidak bergerak lagi. Apa yang ada padanya masa itu? Walau dia harta banyak, tuan-tuan, berguna ke harta ketika itu. Walau dia anak-anak yang ramai yang hebat-hebat, berguna ke anak-anak ketika itu, tuan-tuan, kalau tak ada anak soleh, anak solehah. Apa guna dia ada pangkat darjat yang tinggi, tuan-tuan? Apa guna kawan-kawan yang ramai? Masa itu apa pun tak ada orang. Tuan-tuan, masa itu apa pun tak ada orang kepada kita. Harta, anak-anak, kawan-kawan, pangkat darjat tak guna. Tiada lagi gunanya kawan qarib, sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta kawan qarib, sanak saudara. Hanyalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Hanyalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Dia kata hanya yang ada amal di dunia untuk kita buat semasa hidupnya. Inilah yang membela kita. Inilah yang akan membantu kita. Amal inilah akan meneman kita tuan-tuan dalam kubur kelak. Allahu Akbar. Yang lain tak ada. Tinggal tadi. Habis. Yang akan ikut kita adalah amalan. Anak isteri kita, harta kita, tuan-tuan, dia tinggal semua. Tapi amalan itu akan turun kita pinang kubur. Beramal, tuan-tuan. Bersedialah kita dengan amalan amal soleh, bekalan kita, teman kita nanti, membela kita. Jadi pesan kepada kita, tuan-tuan, jangan terpedaya dengan dunia, jangan kita sombong, jangan kita duk belagak, jangan kita duk nak rebut, tuan-tuan, dengan pangkat darjat tinggi di dunia ni. Tak ada gunanya, tuan-tuan. Kita tahu masa mana di hari kematian kita, baru kita tahu. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau di gelap manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau di gelap manusia agung. Sedarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sedarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Dia apa, tuan-tuan? Sedaplah diri kita tahulah untung nasib kita. Dan sebelum mana keranda diusung, tuan-tuan, habis kita tinggal dunia, segala-galanya kita tinggal habis. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim. Apa kita nak bawa pergi ke sana? Apakah kita nak bawa dosa-dosa kita yang tidak diampunkan oleh Allah, tuan-tuan? Ketika mana kita dimatikan, dosa kita tak keluar, tuan-tuan. Lantaran kita tak bertaubat kepada Allah di dunia ini, kita tidak kembali kepada Allah, tak minta keampunan kepada Allah. Ketika mayat kita dibalut di kafan, tuan-tuan, dibalut di kafan kita dengan dosa-dosa kita bawa. Ketika dia diusung, tuan-tuan, diusung kita dengan dosa-dosa. Ketika kita ditanam, tuan-tuan, ditanam kita dengan dosa-dosa.
yang mungkin kita lalai dan leka, kita tidak bertaubat dan kembali kepada Allah. Oleh itu tuan-tuan, sama-sama di ujung ceramah pada malam ini saya nak ajak kita muhasabah diri kita. Kita renung, tengok diri kita tuan-tuan. Jangan tengok orang ini, tuan-tuan, tengok diri sendiri. Apakah nasib kita dan habuan kita di sana gelap? Tuan-tuan, apakah dosa-dosa kita selama kita buat dalam hidup kita tidak diampunkan oleh Allah? Atau dosa kita masih belum diampunkan oleh Allah? Tuan-tuan sekalian, sama-sama kita muhasabah diri, kita renung, kita bertaubat, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan rahmat Allah belah kasihannya dia sudi mengampunkan dosa-dosa kita, lebih dari datangnya ajal maut kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، فتوب علي توبة نصوحا، فتوب علي توبة نصوحا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا، عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، فتوب علي توبة نصوحا، فتوب علي توبة نصوحا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا، عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، فتوب علي توبة نصوحا، فتوب علي توبة نصوحا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، إلهي لست للفردوس أهلا،
dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Umurku berkurang setiap hari dan waktu. Dosaku bertambah setiap waktu, apalah dayaku. Wahai Tuhan, hamba yang berdosa datang padamu, mengakui dosa-dosa yang telah berlalu. Jika Engkau mengampunkan daku, oh Tuhanku, Engkaulah yang layak mengampunkan dosa hamba-Mu. Jika Engkau, ya Allah, tidak menerima taubatku, pada siapa lagi tempatku mengadu dan merayu. Ilahi lastu lil zi'ala wala aqwa ala naril jahimi. Allah fahabali taubatahu Allah dunubi fa innaka ghafirun bil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, semoga sebanyak peringatan, muhasabah, renungan kita pada malam ini, insya-Allah Allah membukakan hati-hati kita, masukkan nur dalam hati jiwa kita untuk lebih hampir dengan Allah SWT, dan kekuatan untuk kita beramal, tuan-tuan, dengan amal ibadah bekalan kita untuk kesana kelak. InsyaAllah, tuan-tuan, pada malam ini saya dah bawa buku yang mana buku ni tajuk dia Ziarah Kubur, ya, dan bertepatan dengan satu masalah yang timbul baru-baru ni, 2-3 hari ini. Masalah orang nak pindahkan jasad Nabi SAW. Ada bunyi tu, ya, mereka nak pindahkan jasad Nabi SAW atas alasan dan mengelakkan daripada syirik dan bid'ah, ya. Jadi alasan ni sebenarnya Yahudi yang mereka cipta, tuan-tuan, ya. Tak ada siapa pergi sembah kubur Nabi SAW. Kita pergi ziarah, tuan-tuan, mengadap kubur Nabi pun ada dalil, ada hujah dia daripada para ulama. Dan dalam buku ni, tuan-tuan, dikarang oleh Syekh saya sendiri, ya, apa nama, Imam Syekh Habib Yusuf Al-Hasani hafizahullah, yang mana beliau sekarang dalam daulah dan baik Malaysia di beberapa tempat, tuan-tuan.
Jadi buku ni di samping kita tambah ilmu pengetahuan kita tuan-tuan dalam bab ziarah kubur. Kemudian daripada hasil buku ni kita beli tuan-tuan sambil kita terima untuk mangsa-mangsa pelarian di Syria. Kerana Syekh dulu mengaji di Syria 30 tahun, banyak tuan-tuan di sana. Jadi beliau banyak cara jalan untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang menderita tuan-tuan dengan para saudara dan sebagainya. Jadi kita beli buku ni tuan-tuan dengan niat kita nak buat sumbangan juga. Jadi sebahagiannya akan disalurkan kepada tabung Syria yang beliau ketik untuk dibawa beri bantuan untuk umat Islam di sana. Dan ada beberapa buku lagi cerita Nabi SAW serta siri-siri zikir, ada juga kuliah-kuliah tazkirah yang dirakamkan dalam program saya. Ada sama tuan-tuan dan tengok untuk renungan kita dan juga insyaAllah dan selepas solat nanti. Wallahu a'lam. Abu ma'adabati naqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa lillahi tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.